kita dah bincang satu daripada 3 subtopik ini. Kita sebut dulu tuan-tuan, minggu lepas qudrah ini kita akan bincang 3 benda. Dalam qudrah ini, dalam sifat berkuasa ini, kita akan bincang 3 benda. Satunya ialah konsep wujudi, telah kita settle. Yang kedua malam ni kita akan bincang makna qudrah. Yang makna itulah yang kita nak pegang dalam hati kita. Yang ketiganya malam ni juga kita akan bincang fungsi, ataupun dalam bahasa ilmiah dia panggil ta'alluq sifat qudrah. Peranan ataupun fungsi ataupun bidan tugas sifat qudrah. Qudrah ni dia ada sifat, dia ada peranan ataupun ada fungsi ataupun ada tugas. Berbeza dengan 6 sifat yang kita telah bincang itu tidak ada peranan, tidak ada fungsi. Sifat salbiyah ada 5, tidak ada fungsi, dan satunya sifat wujudi ataupun wujudun, sifat nafsiyah juga, dia tidak ada ta'alluq. Baik, kita sambung tuan-tuan yang kedua. Apa makna qudrah? Ini penting untuk kita pegang dalam hati kita. Kemudian yang keduanya, tambahan info ataupun ilmu tambahan kepada kita, peranan ataupun fungsi sifat yang bernama qudrah. Qudrah ini makna dia yang kita sebut tadi, satu sifat yang ada pada diri Allah Ta'ala, yata'atta biha ijad kullu mumkinin wa i'damuhu. Jadi kesimpulan yang tuan-tuan kita sebut secara bahasa kita lebih mudah. Dalam bahasa kitanya, qudrah ini, perkuasa ini satu sifat yang jenis ada, yang ini tetap. Dia intro kepada ke-7 sifat sama saja. Dalam bahasa Arab dia panggil sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati ta'ala. Ini intro yang sama, semua 7 sifat sama je dia punya makna intro dia. Dibezakan di belakang saja. Jadi sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati ta'ala yata'atta biha kullu ijad kullu mumkinin wa idamuhu. Itu beza di belakang. Apa dia yang disebut perkuasa ini? Satu sifat yang jenis ada di diri Allah Ta'ala. Itu dia punya intro, sama. Iradah pun kita akan bertemu dengan intro yang sama. Qudrah, iradah, ilmun sama, hayat, basar, kalam. Ketujuh-tujuh ini intro kepada makna dia sama. Apa dia intro dia? Satu sifat yang jenis ada, qaimatun bizati ta'ala, yang berdiri. Apa makna berdiri? Yang ada pada diri Allah. Satu sifat yang jenis betul-betul ada pada diri Allah Ta'ala. Itu dia punya intro. Sifat ini yang kata qudrah ni, yang satu sifat yang betul-betul ada pada diri Allah Ta'ala, yang mempunyai keupayaan ataupun kemampuan untuk berkuasa. Berkuasa apa dia? Mengadakan tiap-tiap sesuatu yang mungkin. Ala wafqil iradah, yang berbetulan dengan ataupun yang sama, berbetulan, yang matching dengan kehendak Allah Ta'ala. Dia ada kaitan dengan sifat yang kita akan bincang, sifat yang ke-8, iaitu apa dia? Apa yang Allah Ta'ala buat ini sama dengan apa yang dia decide. Dia tidak akan lari. Iradah itu sifat yang akan datang. Baik, apa yang perlu kita pegang tuan-tuan? Dia, kalaulah kita tak nak intro, kita pegang satu poin saja. Tapi kalau kita gabungkan dengan intro, dua benda yang kita perlu ingat. Apa dia? Yang pertamanya, intro dia, satu sifat yang betul-betul ada pada diri Allah. Yang kedua, sifat ini dia berkeupayaan ataupun mampu, dia panggil keupayaan atau ada kemampuan untuk berkuasa. Itu saja sifat. Adapun berkuasa untuk mengada, itu peranan dia. Kalau kita nak tuan-tuan nak beza di antara sifat dengan peranan,
ataupun sifat dengan dia punya tugas dia. Sifat ini keupayaan, kemampuan yang ada pada diri dia. Apa keupayaan apa dia? Untuk mengada. Mengada bukan sifat, mengada itu perbuatan. Kalau sifat mudah untuk kita pegang, kita faham keupayaan, kemampuan yang ada pada diri Allah. Kemampuan apa dia? Untuk mengadakan tiap-tiap sesuatu mungkin. Maka mengadakan mungkin, itu dia punya peranan dia. Tapi kita nak faham tuan-tuan, sifat yang ada pada diri Allah tanpa kita perlu memahami peranan dia. Kita faham satu dulu, sifat dia dulu. Baru kita faham apabila dia ada sifat, dia ada peranan dia, ada fungsi dia. Apabila dia ada keupayaan untuk bekerja, maka dia boleh melakukan sebaran pekerjaan yang mungkin. Itu dia sifat, beza dengan perbuatan. Beza dengan dia punya bidang tugas dia. Contohlah mudah tuan-tuan. Settle dah dua benda, ni nak bagi contoh. Kalau tuan-tuan tak settle, tak boleh bagi contoh lagi. Sekali lagi tuan-tuan. Boleh deh. Nampak berkerut tu? Berkerut tu simple lah kan. Ni benda yang payah dan maha nilai. Takkan nak sekali spontan terus faham. Saya dulu pun belajar macam tuan-tuan juga. Tapi tuan-tuan lebih cekap lah. Saya dulu lama juga merenung, selepas khatam satu kitab merenung lagi. Tak berapa pegang. Orang panggil tak confirm lagi. Orang panggil tak jelas. Kabur-kabur lagi. Naik dua kitab makin clear. Itulah proses kita belajar. Sebab nilai ni, ilmu ni dia tinggi, dia mahal, maka Allah Ta'ala tak akan bagi secara mudah pada kita. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Nak bezanya sebab kita nak cerita dua benda malam ni. Pertama, nak cerita ciri yang ada pada diri dia. Yang kedua, nak cerita peranan. Apabila ciri ini dia ada peranan dia. Dia ada fungsi dia. Dia ada bidang tugas dia. Baik, kita nak faham dulu, jangan kita faham bidang tugas. Kita nak faham ciri dulu. Kita nak faham sifat yang ada pada diri dia dulu. Sebelum kita faham bidang tugas. Sebab bidang tugas mudah. Kesam dia, kita boleh nampak. Bidang tugas Allah Ta'ala, tuan-tuan, kita boleh nampak. Diri kita, ini hasil daripada kerja Allah Ta'ala. Diri kita ni Allah Ta'ala buat hasil daripada apa dia? Perbuatan Allah Ta'ala. Dan kenapa Allah ada perbuatan? Lahir daripada sifat yang ada pada diri dia. Maka kita nak faham yang pertama dulu sifat. Apa dia sifat ini? Keupayaan, kemampuan yang ada pada diri dia. Kalau kemampuan bercakap, itu dia panggil sifat perkata. Keupayaan untuk menentukan suatu benda, decide suatu benda, itu dia panggil iradah. Keupayaan untuk melihat, itu dia panggil sifat basar. Keupayaan dan kemampuan untuk mendengar, itu dia panggil sama. Tujuh sifat yang kita akan bincang, sifat jenis ada, semuanya lebih kurang sama saja. Supaya kita boleh beza kemampuan, keupayaan dia yang ada di diri dia. Apabila dia ada keupayaan, kemampuan, menyebabkan dia boleh dia boleh melakukan suatu benda. Maka spesifik kita ini qudrah, kemampuan dan keupayaan untuk bekerja ataupun untuk melakukan. Untuk apa dia? Untuk mengadakan sesuatu perkara yang mungkin. Ijad kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradah. Ini dia punya qudrah. Settle. Contoh sebelum kita bincang bidang tugas dia. Untuk mudah faham tuan-tuan, contoh kita ambil contoh di baharu. Ambil contoh diri kita dulu. Baru kita faham konsep apa yang ada di diri Allah. Ciri yang ada di diri Allah, kita faham dulu konsep apa yang ada di diri makhluk ataupun diri kita. Baik, diri tuan-tuan ini ada dua benda. Pertama ada diri, yang kedua ada ciri. Maka kita nak faham ni ciri yang ada pada tuan-tuan. Diri kita nampak diri kita, tuan-tuan nampak diri saya nampak diri tuan-tuan. Yang keduanya ciri. Ada benda yang saya boleh nampak ciri yang ada pada tuan-tuan, dan ada ciri yang saya tak boleh nampak pada tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan tahu. Apa dia contoh dia? Contoh dia ciri yang kita boleh kesan melalui wujudan, melalui dalaman. Itu orang lain tak boleh kesan, kita saja. Kita tahu kita ini sakit, kita tahu kita ini kuat, ada tenaga. Maka tenaga ni tuan-tuan, dia panggil qudrah kita, tenaga kita, salah satu daripada ciri yang Allah beri kepada kita. Allah cipta untuk kita ni apa dia? Ciri.
ataupun sifat, bahasa ilmiah kita panggil sifat. Sifat itu bahasa Arab. Kalau terjemah dia panggil ciri lah. Sebab tu sifat 20 tu maknanya ciri 20. Sifat, sifatun ataupun sifatun, itu dari dalam bahasa Arab. Jadi ciri ini, apa yang ciri dalaman yang kita boleh kesan, kita sendiri boleh kesan, antaranya ialah tenaga kita, kekuatan ada dalam tuan-tuan, diri tuan-tuan. Allah ciptakan tenaga untuk tuan-tuan, maka dengan sebab tenaga yang ada pada diri tuan-tuan, kita boleh bergerak. Keupayaan, kita ada keupayaan. Walaupun sekarang ni tuan-tuan tak bergerak, duduk diam sekarang ni, tak bangun, tak angkat tangan, tak melangkah, tak bergerak, tetapi ada ke tidak keupayaan dalam diri tuan-tuan untuk bergerak? Ada. Maka keupayaan dalam diri tuan-tuan, kemampuan dalam diri tuan-tuan untuk bergerak, walaupun tuan-tuan sekarang tak bergerak, itulah dipanggil sifat, dipanggil ciri yang ada dalam diri kita. Maka apabila kita ada ciri qudrah, tenaga dalaman kita ini, tenaga kita ini menyebabkan kita boleh bergerak. Maka bergerak itu tuan-tuan, kita akan bincang sekejap lagi, nama dia ialah ta'luq ataupun fungsi tenaga. Fungsi dia. Sebab tu Allah Ta'ala ini dia melakukan segala perbuatan dengan apa dia? Dengan sifat yang bernama qudrah. Bukan dia melakukan dengan diri dia. Macam kita bergerak, ya bergerak dengan diri kita, tetapi sebenarnya yang ada dalam tenaga kita ini, diri kita ini tenaga yang boleh menggerakkan kita. Kalaulah tuan-tuan dia boleh bergerak dengan diri dia, berapa ramai orang lumpuh tak boleh bergerak. Diri dia ada, nampak badan sehat. Orang lumpuh tuan-tuan, kita tengok badan dia, fizikal dia cantik sehat, tapi dia tidak boleh bergerak. Nak bangkit tak boleh, nak angkat tangan tak boleh. Dia ada iradah, dia ada. Iradah ni keinginan untuk suatu benda. Dia ada. Tetapi kenapa keinginan ada tetapi dia tidak boleh bergerak, tidak boleh bangkit, tak boleh berjalan? Kerana Allah tak ciptakan, Allah tarik selepas mana Allah cipta kepada dia qudrah, kemudian sampai satu tempoh, maka Allah tarik qudrah yang ada pada diri dia. Apabila Allah tarik qudrah, maka dia tak nampak Allah tarik qudrah, yang dia nampaknya asbab yang Allah cipta. Jadi Allah cipta asbab dia. Yang kita panggil apa dia? Lumpuh, darah tinggi ke, kecil manis ke, macam-macam ada, sehingga dia lumpuh. Apabila lumpuh, maka sebab yang Allah beri cipta sebab, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah janji di dalam Al-Quranul Karim, Allah kata aku akan cipta tiap-tiap sesuatu itu ada sebab. Dan kita yang tak nampak ini tuan-tuan, hanya kita nampak sebab. Kita tak nampak yang orang yang mencipta sebab. Kalau orang yang ada ilmu tauhid, maka dia akan tengok pada zahirnya, dia akan nampak di belakangnya. Dia akan nampak di belakang, bukan nampak zahir saja, bukan nampak watak zahir saja, tetapi yang hidden di belakang itu dia nampak. Kenapa? Kerana maklumat ilmu tauhid dia ada. Allah cipta sebab, ya dia nampak sebab lumpuh, sebab darah tinggi. Tetapi ingat, dia nampak juga orang yang menarik qudrah yang ada pada diri kita. Apabila Allah tarik qudrah, dan Allah nak tarik ini ada proses dia, Allah ciptakan salah satu proses dia, apa dia? Sakit. Maka sakit itu salah satu proses Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala buat sebab. Sebab apa dia? Sebab untuk dia tarik qudrah. Tiba-tiba hilang qudrah dalam diri kita, tetapi Allah Ta'ala tak tarik lagi keinginan. Iradah ada dalam diri dia. Dia rasa nak berjalan, dia rasa nak bangkit, dia rasa nak bergerak, dia rasa nak makan, nak sebagainya. Kenapa? Kerana iradah dalam diri dia masih lagi Allah Ta'ala tak tarik. Apabila Allah tarik qudrah ini, maka dia walaupun badan fizikal dia baik, fizikal dia sehat, tetapi dia tidak boleh bergerak. Kenapa? Kerana dia tidak ada ciri, tidak ada sifat, menyebabkan apabila tidak ada sifat berkuasa, menyebabkan dia tidak boleh berkuasa untuk bergerak, untuk bangkit, berjalan dan sebagainya. Konsep itulah juga yang ada pada Allah Ta'ala. Konsep saja, bukan sama. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia mencipta apa saja perkara mungkin. Dengan apa dia? Dengan sifat qudrah yang ada pada diri dia. Dia bukan mencipta dengan diri dia. Bukan kata zat dia yang mencipta kita.
zat Allah Ta'ala yang mencipta langit bumi, gunung ganan dan sebagainya. Tidak. Dia mencipta dengan sebab tenaga yang ada pada diri dia. Itu settle tuan-tuan. Baik, yang kedua, yang terakhir, kita bincang dua benda saja. Terakhir pun tak habis lagi. Dia kata, terakhir dah ustaz. Insya' lambat lagi. Jangan bimbang. Dia akan lepas insya' baru siap. 15 minit lagi kita insya' awal tuan-tuan sekarang ni, insya'. Kita akan lajak dalam lebih kurang 5 minit saja. Baik. Yang kedua ni tuan-tuan, dia mudah saja. Apabila tuan-tuan faham sifat, maka yang kedua ni mudah. Peranan dia, fungsi dia, bidang tugas dia. Tuan-tuan mudah nak ingat, ciri Allah Ta'ala yang ada bidang tugas, yang ada peranan, yang ada fungsi, yang ada takluk, dia tak banyak. Dia ada 7 saja. Dan 7 sifat ma'ani pun dia ada 6 sahaja yang ada takluk. Hayah tidak ada takluk. Hayah ni penghidup. Allah Ta'ala hidup tapi bukan dengan ruh. Kita hidup tapi dengan ruh, dengan alat. Allah Ta'ala dia ada sifat penghidup, tetapi dia bukan sifat dia ini, ciri yang ada pada diri dia ini, ciri penghidup ini, dia bukan hidup dengan alat. Dia hidup dengan sifat penghidup yang ada pada dia. Kita hidup tapi kita ada alat. Apa dia? Ruh yang Allah beri kepada kita. Sebab itu apabila Allah tarik ruh dengan jasad, maka kita panggil mati. Mati itu tuan-tuan ingat, mati tidak merujuk kepada ruh. Tidak. Mati ni dia satu, orang panggil singkatan bahasa yang merujuk kepada perpisahan ruh dan jasad. Maka orang panggil mati ataupun mata, orang Arab panggil. Mati itu merujuk kepada berpisah ruh dengan jasad. Bukan bermakna mati itu ruh selama-lama, bukan. Mati ini dia berpisah ruh dengan jasad. Jasad dia akan ke bawah dan ruh dia akan ke tempat dia. Bukan makna ruh dan jasad dua-dua ke bawah. Ruh dia ada tempat dia, yang khilaf para ulama. Di mana tempat Allah Ta'ala simpan ruh sebelum syurga dan neraka, itu menjadi khilaf ulama. Tidak ada kesepakatan para ulama mana-mana tempat yang khas, tidak ada. Itu Allah Ta'ala tak beritahu secara clear. Kalau Allah beritahu secara clear kepada Nabi, kita akan tahu di mana. Sebab itulah khilaf di kalangan para ulama, di mana tempat yang Allah simpan ruh kita. Bukan makna ruh kita ini duduk di kubur. Duduk di kubur kita. Ruh Ta'ala ini berada, ruh kita Ta'ala, ruh kita ini, ruh mak bapak kita ini, dia berada dalam kubur. Sebab tu kena ziarah kubur. Ruh ini dia boleh berada, Allah benarkan dia untuk bergerak di mana-mana. Tapi tempat sebenar tu kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan biasa dengar tak, ruh balik di rumah kepercayaan. Ada ruh balik di rumah. Ada ruh dia ketika mana hari-hari ruh akan berada di kubur dia, di kubur. Itu ada yang betul, ada juga yang Israiliyat. Memang ruh dia boleh berada di mana-mana. Allah benarkan dia untuk berada di mana-mana. Cuma kita tahu, Nabi sebut kehidupan ruh ini, dia akan tahu apa aktiviti ataupun apa kehidupan manusia di atas muka bumi. Itu ruh tahu. Dia akan tahu. Tapi dia berada di mana, itu khilaf para ulama. Kita tak perlu cari di mana dia berada. Cuma dia tahu, maknanya dia ada pengetahuan untuk dia kenik dengan ruh alam syahadah, alam yang pernah dia berada dulu. Macam kita tak boleh nak berhubung dengan alam arwah. Tapi apabila kita berada di alam arwah, ada pandangan ulama mengatakan bahawa alam arwah dia boleh berhubung dengan alam syahadah. Makna berhubung, dia sekadar tahu apa aktiviti anak di atas dunia, apa aktiviti isteri di atas dunia, apa aktiviti suami di atas dunia dulu. Oh, suami aku dah kahwin dah. Oh, isteri aku dah kahwin dah, dia tahu. Jangan bimbang tu, dia tahu. Kita yang tak tahu je. Tu orang kata, saya tak nak kahwin lah sampai mati. Kenapa? Saya tahu, takut sedih suami saya. Hebat juga. Cinta sejati sungguh. Dia kata takut sedih sebab suami saya, kalau saya kahwin, suami saya tahu. Bekas suami saya lah, dia kata. Memang itu ada riwayat, ada pandangan dia mengatakan bahawa memang dia tahu. Itu ada pendapat. Baik, peranan dia tuan-tuan, kita terus kepada peranan ataupun fungsi, sifat ataupun ciri kudrah ini. Baik.
ta'aluk dia tuan-tuan ataupun fungsi dia, ta'aluk dia ataupun fungsi dia, ataupun di bahasa lain kita panggil bidan tugas dia. Qudrah ini, perkuasa ini, dia dengan sebab dia ada keupayaan, sifat ini keupayaan, kemampuan untuk berkuasa, maka dia boleh berkuasa mengadakan apa dia? Mengadakan tiap-tiap perkara mungkin sahaja. Dia tidak mengadakan dua benda tuan-tuan. Dia ada tiga benda. Kalau tuan-tuan masih ingat kita bincang di awal dulu, dari segi hukum akalnya dia ada tiga bidang, tiga benda. Wajib pada akal, benda ni atas di sekitar kita ini, dia tidak akan terlepas daripada tiga benda ini. Ni ukuran nisbah akal. Apa dia? Wajib pada akal, harus pada akal, ataupun wajib pada akal, mustahil pada akal, yang ketiganya harus pada akal. Wajib pada akal apa dia? Kita ingat balik dulu. Wajib pada akal ini, akal kita buat keputusan. Akal yang waras dibimbing dengan wahyu syarak, dibimbing dengan ilmu syarak, menetapkan ataupun menentukan ataupun membuat keputusan. Mesti, ini dia panggil wajib pada akal. Contoh wajib pada akal ni satu. Apa dia? Wajib ataupun mesti Allah Ta'ala ini, zat Allah Ta'ala ini ada. Itu wajib pada akal. Diri Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala dan sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Ta'ala, wajib bagi akal kita. Akal memutuskan wajib zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala itu ada. Itu wajib pada akal dia panggil. Akal yang warah dibimbing oleh ilmu syarak, menentukan bahawasanya diri Allah dan sifat kesempurnaan yang ada pada Allah itu wajib, bukan harus. Jadi panggil wajib pada akal. Yang kedua contoh apa? Mustahil. Mustahil ni akal yang waras, dibimbing oleh ilmu syariat. Dia menentukan apa dia? Dia menetapkan ataupun memutuskan ataupun menentukan bahawasanya tidak ada Allah itu mustahil. Itu contoh mudahlah. Ataupun berbilangnya Allah itu mustahil. Ini banyak contoh dia. Mudahnya contoh mustahil ni tuan-tuan. Contoh apa dia? Benda ataupun perkara ataupun sifat yang tidak layak pada Allah, semuanya mustahil. Tidak ada pada Allah, tidak ada zat Allah, mustahil. Tidak ada sifat kesempurnaan pada Allah, mustahil. Itu umum. Kalau nak detailnya, tidak ada Allah, tidak baqa, mustahil. Sampailah bilang Allah tidak ada, Allah lemah, mustahil. Allah buta, mustahil. Allah pekak, mustahil. Allah bisu, mustahil. Sampailah kalam. Itu dipanggil mustahil. Allah berbilan, Allah ada anak, mustahil. Allah ada isteri dia, mustahil. Kesemua benda yang tidak layak pada Allah Ta'ala kita panggil mustahil. Dan selain daripada dua benda ni tuan-tuan, di tengah-tengah dia panggil harus. Selain daripada adanya Allah, adanya sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, dan selain daripada perkara mustahil, kita panggil harus pada akal. Harus pada akal. Maka qudrah ni tuan-tuan, dia berfungsi untuk mengada perkara yang harus pada akal saja. Tu. Dia tidak berfungsi, tidak berperanan, bukan bidang tugas dia mengadakan dua benda. Apa dia? Mengadakan perkara wajib bagi akal dan mengadakan perkara mustahil bagi akal. Ini bukan bidang tugas dia. Apa dia contoh dia? Contoh dia, wajib bagi akal. Itu bukan bidang tugas dia mengadakan perkara yang wajib bagi akal. Apa dia contoh yang pertama wajib bagi akal? Mengadakan diri dia. Allah boleh buat tak diri dia? Menjadikan diri dia. Menjadikan diri dia ini tuan-tuan, diri dia termasuk wajib bagi akal. Wajib adanya Allah Ta'ala. Maka dia tidak berfungsi ataupun bukan bidan tugas qudrah mengadakan diri dia, mengadakan sifat yang ada pada diri dia. Jangan kita ingat tuan-tuan, sifat kesempurnaan ada pada Allah ini, jangan kita ingat Allah jadi, lepas tu jadi sendiri. Lagilah tak boleh jadi sendiri. Itu pening kita duk mencari siapa jadi Allah. Siapa menjadikan sifat kesempurnaan ada pada diri Allah?
Allah ada sifat qudrah. Siapa cipta qudrah bagi Allah? Kita ni ada sifat qudrah, ada tenaga boleh sampai sini ni. Siapa cipta tenaga kita? Allah Ta'ala. Kita pun tahu Allah Ta'ala cipta tenaga, walaupun kita tak perasan lah. Kita apabila ada tenaga sikit saja, rasa kuat sikit saja, oh kuat aku. Tak rasa siapa yang memberi kekuatan kepada aku ni. Boleh lihat, boleh apa nama ni, kuat. Boleh tengok jelas, tak rabung. Oh Alhamdulillah, dia kata nampak lagi. Umur 70 nampak jelas lagi. Orang lain semua pakai spek lah. Umur 40 pakai spek dah tuan-tuan. Saya ni tak pakai spek lagi sebenarnya. Tak apa-apa. Kalau dekat nampak lah. Kalau jauh ni tuan-tuan, dia pecah-pecah lah. Sebelah mata, belah kanan elok. Tak pakai lah, malah nak ajar pakai lagi. Doktor suruh pakai dah. Umur 40 lah tuan-tuan. Tuan-tuan umur 70 tak pakai lagi. Kalau ada umur 70 lah. Dia kata saya Alhamdulillah umur 70 dah tak pakai spek lagi, nampak. Dia nampak tak siapa yang mencipta qudrah ataupun siapa yang mencipta sifat yang ada pada diri dia, pada mata dia, yang nama dia ialah pelihat yang ada pada mata dia. Deria pelihat yang Allah cipta pada mata dia, tak nampak. Dia hanya boleh sebut Alhamdulillah kuat lagi, Alhamdulillah jelas lagi mata. Tapi tak nampak siapa yang mencipta sifat pelihat yang menyebabkan dia boleh melihat jelas. Tak nampak. Kenapa? Dihidam. Ada tersembunyi. Kenapa tak tembuh dan hati kita? Menyebabkan hati kita, kenapa asal punca dia? Kerana kita tidak ada maklumat yang jelas. Maklumat yang jelas yang boleh membantu ke hati kita untuk nampak siapa yang mencipta deria pelihat yang ada di mata kita. Kalaulah tak nampak, kabur, umur 40 kabur dah tuan-tuan, dia tak akan nampak siapa yang menarik deria pelihat. Dia nampak ke penyakit lah. Nampak masalah saraf saya ni, tak tahulah makan apa sebab tak jaga pemakanan. Itu yang jadi masalah punca. Dia nampak ke dia lah, keakuan juga. Dia tak nampak Allah Ta'ala dah bagi dah. Dia azali dulu, Allah dah record dalam plan dia. Plan ni kita akan belajar dari iradah. Dia berikan kepada kita ini penlihat hanya setakat 45 tahun saja. Maka Allah tarik. Dan apabila Allah tarik itu, kita tak nampak kerana Allah jadikan sebab. Allah jadikan penyakit saraf, masalah katarak dan sebagainya. Kita nampak sakit. Sebenarnya Allah Ta'ala yang tarik deria pelihat yang ada pada kita. Dia bagi. Sebab tu kita panggil, semua ni diri kita ni hanyalah Allah beri milik sementara saja. Sebab tu kita tidak boleh ada perasaan keakuan. Perasaan dia panggil ananiyah, itu salah di sisi Allah Ta'ala kerana bukan milik kita. Kena ada connect dengan Allah Ta'ala. Semuanya Allah beri dan dialah yang akan tarik. Baik, cerita tuan-tuan, kesimpulan saya nak jelas. Satunya bidang tugas. Kemudian last sekali saya nak jelas kepada tuan-tuan, kita nak betul-betul clear peranan dia. Walaupun tuan-tuan masih kabur, tapi kita nak cuba clearkan sedikit peranan itu. Bezakan dengan ciri dia. Ini kita nak tahu dulu. Secara umum kita tahu bidang tugas umum. Last sekali tuan-tuan, sebelum akhir kita nak cerita, nak clearkan lagi peranan itu. Yang kata peranan tu apa dia? Ya, kita tahu peranan dia ataupun bidang tugas qudrah ini, dia hanya bekerja mengadakan suatu perkara, mengadakan suatu benda yang termasuk dalam perkara harus saja. Dua benda dia bukan bidang tugas dia. Apa dua benda? Perkara wajib bagi akal, itu bukan bidang tugas dia. Yang kedua apa dia? Bukan bidang tugas qudrah. Yang keduanya ialah perkara yang mustahil. Nak mengadakan anak dia, itu bukan bidang tugas dia. Nak mencipta isteri dia, itu bukan bidang tugas dia. Nak mencipta diri dia yang kedua, itu pun sama, bukan bidang tugas dia. Nak mencipta anak dia, nak mencipta isteri dia, bukan bidang tugas dia. Sebab itu orientalis tuan-tuan, orang Kristian, dia akan tanya umat Islam, dia akan tanya kita, Allah Ta'ala yang kamu sembah ini berkuasa ataupun tidak? Ya, kita kata Allah Ta'ala ini berkuasa. Kita tak jawablah berkuasa kerana dia ada sifat perkuasa yang ada pada diri dia. Tak perlulah. Allah Ta'ala ini boleh berkuasa. Kenapa? Kerana dia ada sifat yang nama dia perkuasa pada diri dia, menyebabkan dia boleh berkuasa mengadakan segala perkara harus.
Itu kita tahu. Maka dia tanya kita, Allah Ta'ala yang kamu sembah, yang kamu cakap, yang kamu kata berkuasa ini, boleh ataupun tidak mencipta anak dia? Boleh ataupun tidak mencipta isteri dia? Sunyi Allah Ta'ala duduk seorang diri ni. Dia tunggal kan? Dia duduk seorang diri. Tak ada siapa teman dia. Sunyi. Kenapa dia tak cerita isteri dia? Dia ingat Allah ni macam dia. Sunyi. Duduk seorang diri nak ada isteri. Pantan isteri meninggal nak kahwin. Sunyi. Tak salah lah kita. Yang salahnya kita samakan dengan Allah Ta'ala. Tuan DJ marah pula. Contoh saja. Memang kena kahwin. Perempuan marah, dia kata, Haji ni pantang mati je nak kahwin aja, dah mati dah. Apa dah tua, tunggu mati je. Sebelum mati dia nak kahwin, mati kahwin apa? Allah Ta'ala ni dia kata kenapa tak boleh cipta isteri? Kita nak jawab macam mana? Kita kata Allah Ta'ala tak boleh cipta isteri dia, tak boleh cipta anak dia. Kalau kita jawab tak boleh, maka menyebabkan dia kata lemah Allah Ta'ala. Mu kata. Dia kata engkau kata ni, cakap kata kuat. Kata Allah berkuasa. Dah ke Allah Ta'ala berkuasa, dia boleh berkuasa apa saja. Ya, kita jawab. Maka kalau Allah Ta'ala boleh berkuasa apa saja, maka dia boleh berkuasa mencipta Tuhan isteri dia dan anak dia. Maka di sini tuan-tuan kata kunci untuk kita tahu bidang tugas dia. Apabila kita tahu bidang tugas dia, maka dia tak boleh cakap lemah. Maka jawab kita, mencipta isteri dia, mencipta anak dia, itu bukan bidang tugas qudrah, bukan bidang tugas berkuasa yang ada pada Allah. Dia tidak akan berkuasa, dia tidak mencipta ataupun berkuasa pada perkara yang bukan bidang tugas dia. Apa bukan bidang tugas dia? Dua benda. Perkara yang mustahil, itu bukan bidang tugas qudrah. Perkara yang wajib pada akal, itu bukan bidang tugas qudrah. Maka kita tak boleh nak kata lemah, kerana ini bukan bidang tugas dia. Yang kita boleh panggil lemah sekiranya tugas dia tak boleh nak cipta, tak boleh nak menyempurnakan. Dia hanya bekerja ataupun takluk, berperanan mencipta perkara haruh. Perkara haruh ni apa dia? Mengadakan segala perkara haruh. Cipta kita boleh kerana kita ni haruh. Apa saja makhluk ni tuan-tuan, dia status dia haruh pada akal. Boleh Allah Ta'ala cipta apa saja perkara harus. Jangan dua benda ni saja. Melibatkan mustahil dengan wajib, itu bukan bidang tugas dia. Maka kita tak boleh kata Allah Ta'ala lemah. Seperti selalu kita sebut, contoh kita apa dia? Contoh dengan makhluk. Makhluk ni pun tuan-tuan, bukan semua benda ni dia mampu buat. Dia ni hanya bekerja mengikut kemampuan dan bidang tugas dia. Apabila tugas dia tak mampu buat, boleh kita panggil dia lemah? Ya, boleh kita panggil dia lemah. Tetapi kalau bukan bidang tugas dia, tiba-tiba kita suruh dia buat, dia tak boleh buat, kita kata apalah tak boleh buat ni, kata terror, dia terror bidang dia. Bukan kita suruh bidang lain. Kalau kita suruh bidang lain, dia tak boleh buat, tak boleh panggil dia lemah, tak boleh panggil dia ni tak terror. Tak boleh panggil tak terror. Macam kita kata, yang biasa Tok Guru saya buat, dia kata contoh dia pisau ataupun kapok. Ini popular. Kalau Tok Guru saya, inilah dia. Daripada awal saya mengaji sampai keluar pondok, inilah contoh diulang. Maka saya pun malam ni ulang kembali. Filem yang difilmkan oleh Tuan Guru saya. Apa dia contoh dia? Dia kata contoh dia seperti jilet dan kapok. Kapok ni paran boleh lah. Kapok pun boleh, paran pun boleh. Jilet tuan tahu kan jilet? Pisau jilet. Pisau yang kecil, bukan pisau sayur tu. Kita ambil contoh pisau jilet tu. Pisau yang cukur janggut. Pisau cukur janggut ni, tajam tak tajam dia, tuan-tuan baru beli. Beli di kedai baru. Tajam ke tak tajam jilet, beli brand hak tajam sikit tuan-tuan. Jangan beli hak murah-murah tu. Beli hak tajam. Ni jilet ni orang dulu tuan-tuan, orang 80-an, 70-an, orang tua-tua dulu terkenal dengan jilet cap buaya. Sekarang tak ada dah. Bila kita sempat dah. Otai-otai masih sempat jilet cap buaya. Harga dia dulu murah je, 30 sen, 50 sen, sampai RM1 lebih zaman saya budak-budak. Jilet ni tuan-tuan memang dia tajam. Pisau cukur, pencukur ni. Hari ni pencukur mudah dah. Hari ni beli hak instant dia. Dia panggil pakai buah hari ni, macam pampers pakai buah hari ni. Jadi tajam tak? Ya, tajam. Baik tajamnya pencukur janggut kita,
Dia berperanan, dia taklub, dia fungsi dia apa dia? Fungsi dia untuk mencukur janggut. Fungsi dia untuk mencukur janggut. Tajam ke? Ya, tajam. Tajam itu sifat dia, tuan-tuan. Sifat tajam. Tajam ni apa dia? Keupayaan untuk memotong yang ada pada pisau cukur itu, yang menyebabkan dia boleh mencukur bidan tugas dia. Apa nama peranan dia? Maka bidan tugas pisau pencukur ini, dia hanya berperanan, berfungsi pada apa? Pada benda yang kecil seperti janggut, misai dan bulu-bulu. Dia boleh. Tapi kalau kita nak kata dah tajam ini, cuba belah kayu, boleh tak? Ambil kayu, so dia potong kayu. Ambil kayu besar. Ataupun kita kata ambil buah kelapa, tuan-tuan. Buah kelapa sebiji tu, kita suruh dia kopek, suruh dia koyak. Dengan apa dia? Suruh dia kopek dengan pisau pencukur. Bukan instan tu. Betul tu. Boleh ke tidak? Tak boleh. Apabila tak boleh, tuan-tuan, bolehkah kita cakap, kenapa kamu cakap tajam? Tajam, tiba-tiba nak potong benda pun tak boleh, nak kopek buah kelapa pun tak boleh. Kerana kita tak boleh kata pisau ini tak tajam. Tak boleh kata pencukur ini tak tajam. Kenapa? Kerana bukan fungsi dia. Fungsi dia, letak di janggut. Cakap kat dia, hulur janggut tu mai. Jangan hulur buah kelapa, jangan hulur batang kayu. Batang kayu dia tak function, buah kelapa dia tak fungsi, tapi janggut kamu boleh. Tebal pun boleh, jangan-jangan lagi mudah. Tak nak hulur janggut, hulur bulu lain. Mari bulu lain, tak apa. Bulu apa pun tak apa. Janji bulu yang tak tebal. Rambut boleh, rambut pun boleh. Jangan pencukur ni, tuan-tuan, bagi rambut botak boleh. Tapi jangan bagi bukan bidan tugas dia. Begitu juga konsep Allah Ta'ala. Ada tunggu saya buat satu lagi kapok lah. Kapok. Kapok ni, tuan-tuan, fungsi dia untuk memotong kayu. Fungsi dia untuk belah buah kelapa boleh. Koyak buah kelapa boleh. Kopek buah kelapa boleh. Fungsi kapok. Macam kapok, tuan-tuan, buat sedia prepare untuk hari korban. Ada set peralatan korban. Ada goloknya, ada parannya, ada kapoknya. Kapok ni untuk potong tulang. Maka peranan dia tajam, asah dia bagi tajam. Kapok kita, paran kita tajam, tuan-tuan. Tajam tak tajam dia, kayu ni kita boleh potong sekali. Sekali hantam saja kayu. Buah kelapa sekejap saja kita koyak. Kenapa? Kerana ini fungsi dia, ini bidang tugas dia. Tapi orang tanya kita, kapokmu ni tajam, kapok engkau ni tajam, boleh dah aku nak pinjam buat cukur janggut. Ada kata tajam, kita nak test ketajaman kapok dia ini, kita letak di janggut kita. Tak makan pun janggut. Pas kita cakap kat dia, mu kata tajam kok mana ni? Kata tajam hebat sangat, terror sangat kapok dia. Sekali hantam potong, terputus dua kayu. Tiba-tiba kita letak di janggut kita, sorak pun tak putus. Kenapa? Kerana beritahu dia kapok ini dia tak berfungsi dengan janggut. Dia tak berfungsi dengan misai kita. Tak berfungsi dengan bulu-bulu roma yang ada pada kita ni. Dia tak berfungsi. Dia berfungsi dengan apa? Dia tak berfungsi dengan janggut, tetapi dia berfungsi dengan tengkok kita. Hulur tengkok potong sekali je, putus. Tu. Kalau dia nak tahu lemah tak tidak kapok, bukan di janggut tetapi di leher kita. Bagi leher putus dua. Baru tahu lemah tak lemah kapok. Begitulah orang yang mendakwa Allah tak boleh mencipta anak dia, maka Allah yang kamu sembah ini lemah, bukan kuat. Sedangkan kita mendakwa Allah itu kuat. Ini kena tahu dia punya bidang tugas dia. Last sekali, tuan-tuan, kita masa dah cukup. Last sekali apa dia? Sedikit saja saya sebut, tuan-tuan, nak bagi clear takluk ini. Saya akan ulang balik iradah, sebab iradah pun dia ada takluk juga, dan samak bahasa dia ada takluk juga. Saya ulang lagi. Malam ni view awal saja takluk. Takluk ni, tuan-tuan, perlu kepada ulangan-ulangan sebab dia agak complicated untuk faham. Yang saya sebut tadi, peranan itu apabila dia ada kuasa, dia boleh mencipta. Dia boleh mencipta kita. Kita ni, tuan-tuan, dia bukan takluk sebenarnya. Allah Ta'ala ni, dengan sebab dia ada sifat kudrah, dia pun mencipta kita. Tuan-tuan ni ada, saya pun ada, anak kita ada.
apabila adanya kita, maka kita ini bukan peranan, bukan takluk sebenarnya. Kita ni kesam daripada dia ada sifat kudrah, maka dia boleh mengadakan kita. Itu simple, secara simple dulu kita faham macam tu. Walaupun detailnya sebenarnya kita ini Allah Ta'ala menjadikan kita. Diri kita ini bukan peranan Allah. Peran Allah mencipta kita. Maka apa dia peranan? Tu secara detail biar dulu kita akan sebut lain kali. Cuma nak view awal hari ni supaya tuan-tuan yang keliru, diri kita itu bukan peranan. Diri kita ini dia panggil kesan. Dalam bahasa akademik dia panggil samarah. Apa dia tadi? Samarah tu sifat. Ni otai ni dalam ilmu kalam. Orang dah lama dia dah tahu dah. Dia panggil samarah sifat. Samarah ni apa? Kesan daripada sifat. Tuan-tuan lukis. Tuan-tuan ni ada kemahiran. Allah cipta kemahiran kepada tuan-tuan. Kemahiran Allah cipta sebab mula-mula Allah cipta kudrah pada kita, tenaga pada kita, sehingga kita pun boleh mencipta benda. Orang panggil melukis lah, contoh melukis. Tuan-tuan boleh melukis. Melukis ni tuan-tuan, lukisan tuan-tuan tu apa dia? Kita panggil hasil daripada kemahiran tuan-tuan. Adakah lukisan itu kemahiran? Bukan, kesan. Kerana tuan-tuan ni ada lukisan itu hasil daripada apa? Daripada sifat, ciri, takluk yang ada pada kita. Takluk apa? Takluk kudrah yang ada pada tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya lukisan yang cantik itu merupakan kesan, hasil daripada kemahiran yang Allah cipta, tuan-tuan. Kemahiran tu apa? Keupayaan, skill yang tuan-tuan Allah cipta untuk tuan-tuan. Tu boleh membezakan mana kesan ataupun mana hasil ciptaan kita dan mana kita punya peranan ataupun takluk. Tapi umumnya tuan-tuan, basicnya tak perlulah didetailkan macam tu. Tapi kita ni saja kita nak bagi ekstra oleh kerana tuan-tuan dah berkecimpung lama dalam dunia akademik, dunia tauhid ini, daripada muda sampai hari ini, maka kita cuba ekstrakan sedikit supaya kita lebih clear perbuatan Allah dengan kesan hasil dia. Perbuatan dia tu mana? Dia ada perbuatan dan dia menghasilkan perbuatan. Dia ada hasil dia. Macam kita ni dia panggil apa? Hasil daripada kudrah yang ada pada diri Allah. Dia boleh mengadakan apa saja dia nak. Apabila dia mengada kita, maka kita ni dia panggil hasil ciptaan, skill yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, keupayaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung, dah habis dah, kita akan sambung akan datang iradah. Iradah pun sama, 3 benda subtopik kita akan ulang. Makna iradah, yang kedua takluk iradah, dan kita akan detail balik apa dia takluk itu. Kita akan bagi contoh lain insya-Allah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.